Okey, 11.4 kita nak tengok pewarisan manusia. Okey, kita baca kat sini. Terdapat dua jenis kromosom dalam manusia, iaitu autosom dan kromosom seks. Sel soma manusia mempunyai 44 autosom. Jadi kat sini dan dua kromosom seks. Okey, sebelum ni kita belajar manusia ada 46 kromosom. Dalam sel setiap manusia secara normal ada 46 kromosom. Okey, 46 kromosom. 46. Daripada 46 ni, 44 adalah autosom dan 2 lagi adalah kromosom seks. So 44 campur 2 kromosom seks, jadi 46 lah bilangan dia. Okey. Kita tengok apakah bezanya di antara autosom dan kromosom seks. Okey, kita tengok sini autosom. Terdiri daripada pasangan kromosom homolog nombor 1 sehingga 22. Maksudnya kalau dalam segi pasangan 22 pasang, tapi kalau kita nak kira satu-satu, jumlahnya 44. Kromosom seks adalah pasangan kromosom yang nombor 23. Maksudnya yang terakhir lah, pasangan yang terakhir. Okey, fungsi autosom. Autosom ni, dalam autosom ni, terdapat semua gen yang mengawal semua ciri dalam badan kita. Kecuali seks. Kecuali jantina. Maksudnya semua ciri yang ada dalam diri kita, semuanya ada dalam autosom. Sementara kromosom seks adalah kromosom yang membawa gen untuk penentuan jantina anak. Dia hanya ada gen dalam kromosom seks tu, hanya ada gen untuk menentukan jantina anak itu lelaki ataupun perempuan sahaja. Dia takkan bawa gen lain. Okey, contoh gen-gen yang ada dalam autosom, contohnya gen yang menentukan jenis kumpulan darah, gen yang menentukan ketinggian, warna kulit, kebolehan menggulung lidah, warna mata, bentuk rambut dan macam-macam lagi. Okey, untuk kromosom seks, okey macam ni. Kalau kromosom seks lelaki, kita ada XY, dan untuk perempuan ada kromosom seks XX. Okey, kita tengok sini. Eksplorasi bio. Tengok sekejap Kromosom seks bagi lelaki iaitu XY mempunyai saiz yang berbeza. Kromosom X adalah biasanya lebih panjang, manakala kromosom Y adalah lebih pendek. Kromosom Y hanya membawa gen yang terlibat dalam penentuan ciri seks sahaja. Okey, kromosom XY lah ni. Kromosom X dan Y hanya membawa gen yang terlibat dalam penentuan ciri seks sahaja. Okey, kita tengok sini. Di sini kita nak tengok perkataan kariotip. Kita nak kenalkan dengan perkataan kariotip. Apa dia kariotip? Okey, kariotip ialah bilangan dan struktur kromosom yang hadir di dalam nukleus sel. Ini adalah kariotip. Sepadan. Okey. Kariotip tu benda apa? Kariotip ni kalau kita boleh huraikan dengan perkataan yang senang, corak lah. Dia punya corak dia tu. Okey. Corak dia tu merangkumi bilangan dan struktur kromosom. Tapi dalam ni kita tak gunakan perkataan corak, kita gunakan kariotip. Okey. Kariotip adalah menggambarkan bilangan dan struktur kromosom yang ada dalam nukleus sel. Okay, kita tengok.
Kromosom disusun secara berpasangan. Secara berpasangan maksudnya kromosom homolog lah. Iaitu mengikut pasangan kromosom homolog berdasarkan saiz. Maksudnya setiap kromosom tadi akan berpasangan ikut saiz sama besar, ikut di mana kedudukan sentroma mereka sama aras, dan corak jalur pada kromosom, maksudnya corak-corak gen yang berada pada kromosom tu mestilah berada pada lokus yang sama. Okey, kita tengok kariotip lelaki. Di sini ada kariotip lelaki. Kalau kita nak tulis kariotip lelaki, kita kena tulis macam ni ya. Iaitu 44 autosom. Pen saya highlightkan sikit. 44 autosom tambah XY. So kita ada 44 pasang autosom, iaitu sekejap saya tanda. Sepasang 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampailah ke 22 pasang. 22 pasang ataupun bilangan dia 44. Dan tambah satu kromosom seks X dan Y. Kalau kita perhatikan kat sini, kromosom Y lebih kecil daripada kromosom X. Jadi kalau kita tengok pasangan kromosom yang ke-23, kalau tak sama saiz, maksudnya jantina anak tu adalah lelaki. Okey. Ini adalah kromosom ataupun kariotip perempuan. Juga ada 44 autosom. Okay, ada 44 pasangan pertama sampailah pasangan yang terakhir, pasangan yang ke-22. Bilangannya semua 44. Dan tambah kromosom seks XX. Apabila kalau kita lihat di bawah mikroskop, kromosom yang ke-23 itu saiznya sama, bermaksud jantina anak tu adalah perempuan. Kalau tak sama, kalau saiz ni tak sama, bermakna jantina anak tu adalah lelaki. Kromosom yang kecil itu adalah kromosom Y. Jelas? Ini yang dinamakan kariotip. Okay. Bila awak dah faham ni, seterusnya kita tengok. Okay, kita tengok yang ni pula. Apa benda ni? Ini saya dah edit gambar dalam buku teks ni. Dalam buku teks tak ada gambar ni, tapi cikgu dah edit kat sini. Okey, saya nak terangkan yang ni dulu. Cikgu cuba nak memudahkan penerangan perenggan ni. Saya nak mudahkan untuk awak. Okey. Kita tengok macam ni. Okey. Selalunya kromosom adalah dalam bilangan normal, iaitu 46 lah kita kata. Yang normal untuk manusia, bilangan kromosomnya mesti 46. Kromosom ni ada dalam nukleus ya, bilangan dia 46. Kadang-kadang, okay, tengok cikgu buat ni. KK ni maksudnya kadang-kadang. Berlaku satu peristiwa yang kita panggil tak disjungsi. Apakah peristiwa tak disjungsi itu? Yang pertama, apabila kromosom homolog gagal berpisah semasa anda fasa 1. Tak disjungsi lah tu maksudnya. Kromosom, kalau awak boleh ingat kembali proses meiosis yang kita belajar masa di tingkatan 4 dahulu. Okay. Kadang-kadang kromosom homolog gagal berpisah semasa anda fasa 1. Okay. Atau kromatik kembar. Yang ni tadi kromosom homolog. Yang ni kromatik kembar gagal berpisah semasa anda fasa 2. Kalau salah satu daripada benda ini berlaku, ini dikenali dengan nama tak disjungsi. Okey. Jelas? Normal 46. Tapi kadang-kadang dalam badan kita akan berlaku peristiwa yang kita panggil tak disjungsi. Apa dia tak disjungsi? Okay, ini cikgu dah terangkan tadi ni. Okey, seterusnya kita tengok sini. Bila berlakunya tak disjungsi,
individu itu akan mempunyai bilangan kromosom yang tidak normal, iaitu 45 ataupun lebih satu, iaitu 47. Yang normal 46. Jadi dia akan, seorang individu itu akan mempunyai bilangan kromosom yang lebih daripada 46 ataupun kurang daripada 46, iaitu 45 dan 47. Jadi ini dikenali dengan situasi yang tak normal, bilangan kromosom yang tak normal. Bilangan kromosom yang tak normal ini menyebabkan individu itu agak berbeza daripada yang normal lah, daripada manusia normal. Kita tengok sini. Tak disjungsi peristiwa yang ni boleh menyebabkan beberapa penyakit genetik. Yang pertama mungkin penyakit sindrom Down, mungkin sindrom Turner, mungkin penyakit sindrom Klinefelter. Nampak tak? Dia efek apabila berlakunya tak disjungsi ni boleh menyebabkan beberapa sindrom yang pelik-pelik. Kita tengok yang mana satu. Sekarang ni kita nak tengok. Jadi cikgu rasa untuk perenggan ni saya dah terangkan tadi dengan gambar rajah tadi. Jadi senang. Kalau macam ni nampak macam banyak-banyak ni, nampak macam pening kepala nak jawab, nak baca, nak faham kan. Jadi cikgu mudahkan. Kita tengok yang pertama. Kita nak tengok akibat. Yang pertama sekali kita tengok kariotip seorang lelaki dengan sindrom Down. Sindrom Down ni boleh berlaku pada lelaki ataupun perempuan. Okey. Kita tengok jumlah kromosom ialah 47. Seorang yang mengalami sindrom Down, dia akan dapat kromosom dia dalam sel dia, kromosom dia adalah 47. Jumlah kromosom ialah 47, iaitu 45 tambah XY. XY ni kalau lelaki lah. Kalau dia perempuan, 45 tambah XX. Terdapat satu kromosom lebih, iaitu pada pasangan kromosom yang ke-21. Ni dia. Kalau kita tengok kromosom lain semua berpasangan kan? 2 couple. 2. Tapi pasangan ke kromosom yang ke-21 ni ada 3. Perasan tak ada 3? Ada 3. 1, 2, 3. Jadi bila kromosom yang ke-21 ni ada 3, autosomnya bukan lagi 44, sebaliknya autosomnya adalah 45. Maksudnya tak disjungsi telah berlaku pada kromosom ke-21. Sindrom Down juga dikenali sebagai trisomi 21. Dan sindrom Down boleh berlaku pada lelaki ataupun perempuan. Ya. Kita tengok gambaran seseorang yang mengalami sindrom Down seperti gambar dekat atas ni. Kalau kita perhatikan orang yang sindrom Down ni, rupa paras mereka hampir sama. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula sindrom Turner. Sindrom Turner iaitu jumlah kromosomnya adalah 45. Dia kurang kat mana? Autosomnya sama 44. Tetapi dia kekurangan satu kromosom seks. Dia kurang satu kromosom seks, iaitu kromosom Y. Seseorang yang mengidap sindrom Turner ni biasanya ialah perempuan. Kenapa kita katakan dia perempuan? Sebab dia hanya ada kromosom X1. Dia tak ada Y. Kalau dia ada Y, dia lelaki. Sebabkan dia tak ada Y, so dia perempuan. Tapi kalau perempuan yang normal, XX. Betul tak? Tapi dia hanya ada satu X.
Jadi dia mengidap penyakit sindrom Turner. Terdapat kekurangan satu kromosom X pada pasangan kromosom seks dia. Jantina individu bagi sindrom Turner ialah biasanya perempuan. Memang perempuan lah. Sebab dia tak ada Y. Okey, ini adalah karyotip sindrom Turner. Yang autosom semua normal. Autosom semua normal. Kalau kita perhatikan, pasangan ke-21 sampai ke-22 semua normal. Cuma dia punya pasangan kromosom seks iaitu agak berbeza daripada orang yang normal sebab dia hanya satu saja. Gambaran seorang yang mengidap adalah sindrom Turner ialah gambaran macam ni, lebih kurang macam ni. Seorang perempuan yang agak berbeza daripada perempuan yang normal. Okey. Seterusnya, akhir sekali kita tengok sindrom Klinefelter, iaitu bilangan kromosomnya adalah 47. Dia lebih satu. Lebih kat mana? Lebih pada kromosom seks. Autosom ni tak ada masalah. Autosom 1 sampai autosom yang ke-22 normal macam biasa. Tapi kromosom seks dia ada lebih satu. X, Y. Disebabkan dia ada Y, dia bukan perempuan, dia adalah lelaki sebab dia ada Y. Tapi lelaki yang agak pelik daripada lelaki normal yang lain. Karyotip bagi sindrom Klinefelter menunjukkan bilangan kromosom sebanyak 47, iaitu 44 tambah XXY. Terdapat tambahan satu kromosom X pada kromosom seks. Jantina individu ini adalah lelaki. Walau bagaimanapun, ciri-ciri seks sekunder bagi lelaki tidak berkembang. Nak kata lelaki tapi tak ada sangat ciri seks sekunder lelaki. Lebih kepada ciri seks sekunder perempuan. Contohnya kita tengok gambar ni ya. Ni adalah seorang yang mengidap sindrom Klinefelter. Kalau kita tengok kat sini yang paling jelas sekali yang kita nampak dia adalah buah dada dia. Kalau lelaki yang normal, buah dadanya tak menonjol. Tapi bagi lelaki yang mengidap sindrom ini, buah dadanya agak besar daripada lelaki yang normal. Macam tu. Okey. Okey. Dengan ini kita dah habislah tentang tajuk ni. Seterusnya nanti kita nak masuk pewarisan manusia pula ya. Okey, ini saja setakat ni untuk topik yang ni.